Kini, kedua-dua tangan saya menggeletar. Dengan kemarahan sebentar tadi, semasa berehat sebentar bersama rakan sekerja di bilik rehat, saya mencapai telefon bimbit untuk memeriksa berita tanpa berfikir panjang. Tetapi saya tidak sangka perbuatan itu akan menjadi kesilapan terbesar saya hari ini. Tajuk utama di skrin hampir membuat saya tidak percaya. Berita tergempar. Kerajaan Amerika Syarikat mengurangkan jumlah visa untuk pakar asing secara mendadak dan menggantung pembaharuan visa ribuan kaki tangan perubatan asing yang kini berdepan dengan langkah pengusiran. Hati saya seolah-olah jatuh ke tumit. Bagaimana ini boleh berlaku? Ini gila. Linda dan Mark, jururawat rakan sekerja yang duduk di sebelah, menjenguk bahu saya untuk melihat berita itu dan segera menyuarakan pendapat mereka. Linda yang memulakan, "Jujur, doktor asing terlalu ramai sudah lama. Kami, doktor Amerika, hampir tidak ada tempat untuk berdiri lagi." Mark mengangguk setuju, "Betul. Amerika mesti diutamakan, bukan sekadar kata-kata." Akhirnya, ada dasar yang kukuh. Lagipun, mereka yang bekerja dengan visa bukanlah penduduk tetap. Lambat laun mereka mesti pulang. Bukankah lebih baik mengambil kesempatan ini untuk menggantikan semua kaki tangan hospital dengan orang Amerika? Pada saat itu, saya rasa ada sesuatu yang putus di dalam hati saya. Saya bangun dari kerusi, merenung tajam ke arah Linda dan Mark. Biasanya, saya seorang yang lembut dan mudah bergaul. Reaksi tiba-tiba ini mengejutkan Linda, Mark, dan rakan sekerja lain di sekeliling, membuat mereka memandang saya serentak. "Apa hak awak untuk bercakap kosong seperti ini?" Suara saya dingin dan tajam sehingga saya sendiri terkejut. Linda cuba menenangkan saya dengan gelisah, "Jasmine, kenapa awak marah sangat? Kami cuma berbual santai." Tetapi saya sudah hilang kawalan. Berbual santai? Sekarang, di seluruh hospital di Amerika, kaki tangan perubatan yang tidak terhitung jumlahnya sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Tetapi hanya kerana mereka bukan orang Amerika, mereka mesti dihalau. Awak fikir ini masalah yang boleh diselesaikan dengan berbual santai? Terutamanya kaki tangan perubatan Malaysia. Jika awak tahu bagaimana mereka, walau hanya 1 dari 10, awak tidak akan sekali-kali bercakap seperti ini. Jeritan saya membuat bilik rehat senyap, seolah-olah disimbah air sejuk. Semua orang memandang saya dengan pandangan aneh, seperti saya adalah orang pelik atau pembela orang asing. Tetapi saya tidak peduli. Kemarahan dan kekecewaan ini mesti diluahkan kepada mereka yang tidak tahu kebenaran. Nama saya Jasmine. Saya telah menjadi jururawat di salah satu pusat perubatan terbesar di California selama 12 tahun. Kisah yang akan saya ceritakan bukan sekadar pembelaan untuk mana-mana rakan sekerja asing, tetapi ia adalah pengakuan tentang bagaimana seorang jururawat junior yang cengeng, tidak berkemampuan, dan kurang keyakinan diri boleh berkembang menjadi ketua jururawat. Lebih daripada itu, ia adalah bukti bagaimana 3 perkataan orang Malaysia telah mengubah hidup saya. Hanya ada satu sebab mengapa saya menulis artikel ini. Saya berharap langkah yang tidak adil ini akan dibatalkan, dan saya berharap lebih ramai rakyat Amerika akan menyedari betapa hebatnya kaki tangan perubatan Malaysia yang bekerja di sisi mereka secara senyap-senyap. Kisah ini bermula 12 tahun yang lalu, apabila saya baru sahaja lulus dari kolej kejururawatan dan melangkah masuk ke hospital ini untuk hari pertama. Semasa kecil, saya hampir mati kerana radang paru-paru. Jururawat yang menjaga saya dengan penuh kelembutan pada masa itu membuat saya berimpian untuk menjadi seperti Florence Nightingale. Saya memikul semua harapan ibu bapa saya dan akhirnya memakai pakaian putih impian saya. Tetapi realiti dan impian sangat berbeza. Teori yang dipelajari dari buku teks dan situasi sebenar di lapangan adalah jauh berbeza. Di bilik kecemasan, di mana setiap saat adalah berharga, saya seperti kanak-kanak yang hilang. Bunyi penggera monitor yang tidak berhenti, istilah perubatan yang tidak difahami, kesan darah dan muntah, serta bayangan kematian, membuat saya mimpi buruk setiap malam. Terutamanya, tangan saya sangat kekok. Mencari urat pesakit dan memasukkan jarum dengan satu cubaan adalah mustahil bagi saya. Malah, melakukan balutan mudah pun membuat tangan saya menggeletar. Pesakit terpaksa menanggung kesakitan kerana kecuaian saya. Rakan sekerja berbisik memanggil saya Jasmine, si pembuat masalah, atau Jasmine si kekok.
Lengan pesakit jadi apa ni? Kenapa banyak lebam? Berapa kali awak cucuk jarum? Maaf ketua, uratnya susah dicari. Jangan beri alasan. Kalau tak nampak, kena sentuh urat tu lebih teliti. Kerana awak, pesakit terpaksa sakit begini. Awak betul-betul tak ada bakat jadi jururawat. Teguran dari senior melanda saya setiap hari. Kebanggaan diri saya runtuh sedikit demi sedikit. Adakah saya akan menyebabkan kesilapan perubatan yang besar? Saya benar-benar tidak sesuai untuk kerja ini. Setiap malam, saya menangis senyap-senyap di bantal di asrama. Setiap hari, saya berfikir untuk berhenti kerja lebih 10 kali. Tetapi apabila saya teringat ibu bapa saya yang bekerja keras di sebuah restoran Malaysia kecil sepanjang hidup mereka untuk membiayai pengajian saya tidak mempunyai keberanian untuk menyerah. Saya menderita melalui tempoh yang terasa seperti neraka setiap hari, sehinggalah suatu hari, kabar angin tersebar di hospital bahawa seorang pakar bedah jantung yang baru akan berpindah masuk. Dikatakan doktor itu lulus sebagai nombor 1 dari Fakulti Perubatan Stanford dan menyelesaikan latihan residensi di Johns Hopkins. Seorang yang jenius dengan rekod kerja yang menakjubkan. Apa yang istimewa ialah doktor itu adalah seorang wanita Malaysia. Pada era itu, bidang perubatan Amerika, terutamanya pembedahan, masih didominasi oleh lelaki kulit putih. Kehadiran doktor wanita Asia menjadi isu besar. Akhirnya, hari itu tiba. Namanya Dr. Suraya binti Kamarudin. Jika saya perlu menggambarkan tanggapan pertama, perkataan dingin adalah yang paling sesuai. Tinggi lampai, lebih 170 cm, kurus, wajah tanpa emosi yang sukar dibaca, dan pandangan mata yang beku. Apabila Dr. Suraya memperkenalkan diri, dia tidak mengucapkan, walaupun kata-kata biasa seperti sila beri, tunjuk ajar, tetapi sebaliknya bertanya dengan tajam mengenai sistem hospital dan peralatan bilik bedah. Kemampuan Dr. Suraya mengatasi khabar angin. Dia berjaya melakukan beberapa pembedahan aneurisma aorta yang sukar dan tidak ada yang berani menjamin kejayaan. Jumlah pesakit yang terselamat secara ajaib melalui tangannya semakin meningkat. Doktor-doktor lain memuji bahawa dia mempunyai tangan dewa. Tetapi di kalangan kami jururawat, dia mempunyai nama panggilan lain, gergasi dari Malaysia. Dr. Suraya bukan sahaja sempurna dengan dirinya sendiri, tetapi juga sangat tegas dengan sesiapa sahaja yang bekerja dengannya. Semasa persiapan pembedahan, dia tidak membenarkan kesilapan sekecil manapun. Malah, kesilapan kecil dalam merekod data rekod perubatan pun tidak pernah dilepaskan. Setiap kali tiba giliran untuk membantunya dalam pembedahan, semua jururawat perlu bersedia menghadapi tekanan besar berhari-hari lebih awal. Di bawah pandangan matanya yang menakutkan, jururawat senior pun boleh membuat kesilapan. Dan apabila itu berlaku, suara dinginnya akan bergema di seluruh bilik bedah. Ini yang awak panggil bersih ke? Apa yang saya arahkan tadi? Kenapa tidak laporkan apabila tekanan darah pesakit jatuh? Adakah monitor tu untuk perhiasan? Sudah tentu, orang baru seperti saya, yang merupakan pembuat masalah, hanyalah udara bagi Dr. Suraya. Lebih teruk daripada udara, saya seperti halangan bergerak. Dia tidak pernah bercakap dengan saya pun, hanya melirik dengan pandangan yang bercampur antara penghinaan dan kasihan setiap kali saya membuat kesilapan. Hanya itu, setiap kali bertentangan dengan pandangan mata seperti itu, jantung saya akan mengecut ingin saja rebah di situ. Saya takutkan Dr. Suraya, dan pada masa yang sama, saya berusaha sedaya upaya agar dia tidak menyedari kehadiran saya. Harap hari ini berjalan lancar. Jangan biarkan gergasi itu memandangku. Tetapi takdir tidak pernah mengasihani saya. Hari yang mengubah kehidupan kejururawatan saya dan mengubah seluruh hidup saya, akhirnya tiba. Pada hari itu, bilik kecemasan sangat sibuk. Kemalangan kereta berantai menyebabkan banyak mangsa cedera parah dihantar masuk tanpa henti. Semua kaki tangan perubatan sedang berperang. Saya sendiri sibuk menjaga pesakit yang berduyun-duyun masuk sehingga tidak sempat bernafas. Tiba-tiba, katil C3 mengalami henti jantung disertai dengan jeritan tergesa-gesa. Seluruh bilik kecemasan seolah-olah terhenti. Pesakit di katil C3 adalah mangsa kemalangan kereta yang paling kritikal. Doktor residen dan jururawat yang bertanggungjawab segera berlari untuk memulakan CPR.
Tetapi monitor EKG pesakit masih menunjukkan garis lurus dengan penuh putus asa. Adrenalin. Sediakan defibrilator. Di tengah-tengah jeritan doktor residen, keadaan masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan pulih. Ketika semua orang panik, pintu bilik kecemasan dibuka dengan pantas dan seseorang melangkah masuk. Dr. Suraya sendiri. Gergasi dari Malaysia. Dia baru saja selesai pembedahan lain dan bergegas datang sebaik sahaja mendengar pengumuman itu. Di tengah-tengah kekacauan, Dr. Suraya luar biasa tenang. Dia membaca rekod perubatan dengan pantas, memeriksa tindak balas pupil, dan menjerit tanpa ragu-ragu. Tepi, ini bukan henti jantung biasa, tapi cardiac tamponade. Sediakan pembedahan dada kecemasan sekarang. Semua doktor di bilik kecemasan terkejut. Cardiac tamponade adalah kecemasan serius di mana darah berkumpul dalam kantung jantung dan menekan jantung. Biasanya, pembedahan dada perlu dilakukan di bilik bedah. Tetapi sekarang, jantung sudah terhenti. Setiap saat adalah sangat penting. Walau bagaimanapun, membedah dada di tengah bilik kecemasan dengan tangan kosong adalah sangat berisiko. Kesilapan sedikit sahaja akan menyebabkan pesakit mati serta-merta. Doktor, nak buat di sini ke? Terlalu bahaya. Doktor residen cuba menghalang, tetapi mata Dr. Suraya penuh dengan keazaman. Sudah terlambat kalau nak hantar ke bilik bedah. Kalau tidak dibuka kantung jantung untuk melegakan tekanan dalam masa 3 minit, pesakit ini pasti mati. Minta pisau bedah. Semasa semua orang masih berdiri kaku dengan arahannya, pandangannya bertembung dengan saya. Saya terkejut dengan auranya sehingga secara tidak sengaja mencapai pisau bedah dari troli kecemasan di sebelah dan menyerahkannya kepadanya tanpa berfikir. Dr. Suraya mengambil pisau bedah itu dan menggarit pada dada kiri pesakit tanpa ragu-ragu. Darah segar memancut keluar, tetapi dia tidak berkelip pun. Dia membelah ruang antara tulang rusuk dan menggunakan tangannya untuk mencapai jantung secara langsung. Kemudian, dengan tangan yang lain, dia menggarit membuka kantung jantung dengan tepat. Darah merah gelap yang terkumpul di dalamnya memancut keluar seperti air banjir. Pada saat itu juga, monitor EKG yang tadinya menunjukkan garis lurus mula mengeluarkan bunyi bip perlahan. Jantung yang dibebaskan daripada tekanan mula berdenyut semula. Dia kembali, seseorang teriak. Semua orang di bilik kecemasan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Dokter Suraya menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk mengurut jantung dengan lembut, sambil pada masa yang sama mengarahkan dokter lain dengan tenang. Hubungi bilik bedah. Sediakan OR sekarang. Hantar segera. Sediakan darah simpanan, jaga saluran darah dengan baik. Semua orang mula bergerak secara sistematik mengikut arahannya. Semasa hendak memindahkan pesakit ke katil bergerak untuk dihantar ke bilik bedah, dokter Suraya melihat saya yang sedang kelam kabut memasukkan jarum untuk memasukkan darah. Pesakit kehilangan banyak darah, tekanan darahnya jatuh sehingga uratnya hampir tidak kelihatan. Awak budak baru. Dr. Suraya bercakap dengan saya buat kali pertama. Jantung saya hampir berhenti. Ya, dokter, buat apa terhege-hege? Pesakit akan mati kehabisan darah nanti. Maaf, tak jumpa urat. Mendengar jawapan saya, dia menghela nafas panjang. Saya dikuasai oleh ketakutan akan dipecat lagi. Segalanya terasa gelap. Tetapi tindakan seterusnya benar-benar di luar jangkaan saya. Dr. Suraya berjalan ke sisi saya, menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk memegang tangan saya dan membawa jarum di tangan saya ke lengan pesakit. Jangan cari dengan mata, gunakan rasa di hujung jari. Jangan menggeletar. Ketidakstabilan awak akan disalurkan terus kepada pesakit. Awak boleh lakukan. Cuba lagi. Suaranya masih dingin seperti biasa. Tetapi anehnya, ada sedikit kehangatan tersembunyi di dalamnya. Apabila tangan mantapnya memegang tangan saya yang menggeletar, seolah-olah ada sihir. Fikiran saya yang kalut perlahan-lahan menjadi tenang. Saya menutup mata, menumpukan perhatian kepada rasa di hujung jari. Akhirnya, saya menemui urat yang sedikit elastik. Saya menahan nafas dan perlahan-lahan memasukkan jarum. Berjaya. Apabila saya melihat darah merah mengalir kembali ke dalam picagari, saya terkejut bersorak gembira. Dr. Suraya mengangguk perlahan dan mengikuti pesakit ke bilik bedah.
Saya berdiri kaku di situ, badan basah kuyup dengan darah dan peluh, untuk sekian lama. Sentuhan yang mantap dan hangat dari tangan yang memegang saya sebentar tadi, dan kata-kata awak boleh lakukan yang masih bergema di telinga saya. Ia terasa seperti mimpi. Malam itu, saya tidak dapat tidur kerana saya telah melihat sisi lain dari gergasi dari Malaysia. Doktor Suraya bukan sahaja seorang gergasi, tetapi dia adalah seorang doktor sejati yang bersedia mengambil risiko segala-galanya untuk menyelamatkan nyawa pesakit dan juga seorang guru yang bersedia memberi peluang kedua kepada budak baru yang kekok. Keesokan paginya, sebaik sahaja saya tiba di shift, saya mengetuk pintu pejabat Dr. Suraya. Saya tidak tahu dari mana saya dapat keberanian. Mungkin kerana pengalaman semalam telah menyalakan api kecil di hati saya. Masuk. Dr. Suraya sedang tenggelam dalam timbunan dokumen. Dia mengangkat muka memandang saya dengan acuh tak acuh. Ada apa? Saya cuba mengawal jantung yang berdebar kencang dan berkata dengan suara menggeletar, Doktor, mengenai semalam. Terima kasih banyak. Awak datang untuk berterima kasih? Jika ada masa sebanyak itu, lebih baik awak fokus pada kerja awak. Dia masih dingin, tetapi saya tidak mau berundur begitu sahaja. Saya membongkok 90 darjah dan membuat permintaan yang dipertaruhkan dengan hidup saya. Doktor, tolong ajar saya. Saya mahu menjadi jururawat sejati yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit seperti doktor. Saya sanggup buat apa sahaja yang doktor arahkan. Tolong, terima saya sebagai anak murid. Kesunyian meliputi bilik itu. Dr. Suraya berdiam diri untuk sekian lama, merenung saya. Tempo yang singkat itu terasa seperti keabadian bagi saya. Akhirnya, dia membuka mulut. Awak tidak akan menyesal. Bekerja di bawah arahan saya lebih sukar daripada yang awak fikirkan. Saya tidak mudah memuji sesiapa. Apa sahaja yang tidak sempurna, saya tidak akan terima. Awak pasti akan menangis dan mahu lari setiap hari. Walaupun begitu, awak masih okey? Kata-katanya sebaliknya membangkitkan semangat juang saya. Daripada lari begini, saya lebih rela bekerja keras sehingga akhir di bawah jagaan doktor. Saya menjawab dengan suara yang paling tegas dalam hidup saya. Tidak mengapa, saya sudah bersedia. Dr. Suraya memandang dalam-dalam ke mata saya. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Itu adalah kali pertama saya melihat senyumannya. Bagus. Kalau begitu, mulai esok, semua jadual pembedahan saya, awak mesti periksa dengan teliti. Semua maklumat pesakit yang berkaitan, prosedur pembedahan, dan semua situasi yang mungkin berlaku, awak mesti hafal dengan sempurna. Pukul 7 pagi mesti datang lapor kepada saya. Kalau tidak dapat jawab walaupun satu soalan, hari itu tamat. Itu adalah permulaan tempoh yang terasa seperti neraka, tetapi juga tempoh yang paling terang dalam hidup saya, dan ia adalah langkah pertama dalam perjalanan hebat Jasmine C. pembuat masalah yang kekok, yang menjadi satu-satunya anak murid gergasi dari Malaysia dan berkembang menjadi ketua jururawat di hospital terkemuka Amerika. Kalau tidak dapat jawab walaupun satu soalan, hari itu tamat. Pengisytiharan perang Dr. Suraya masih bergema di kepala saya. Kaki saya menggeletar tanpa henti setelah keluar dari pejabat Dr. Suraya. Apa yang aku dah buat ni? Gila. Jasmine, kau mesti dah gila. Menawarkan diri sebagai anak murid gergasi dari Malaysia adalah sama seperti berjalan ke sarang singa. Tetapi, kerana sudah berkata, saya mesti bertanggungjawab atas kata-kata saya. Sejak hari itu, latihan khas dari syaitan atau kursus khas gergasi bermula. Kenangan hari pertama masih jelas dalam fikiran saya. Mengikut arahan Dr. Suraya, saya perlu mengkaji semua maklumat pesakit yang akan menjalani pembedahan penggantian injap aorta keesokan harinya. Saya tidak tidur sepanjang malam untuk menghafal umur, latar belakang peribadi, sejarah keluarga, dan semua keputusan ujian darah, termasuk image radiologi pesakit. Prosedur pembedahan, saya baca dari buku teks dan kajian penyelidikan sehingga hafal. Malah, situasi kecemasan yang mungkin berlaku dan cara menanganinya, saya sudah simulasi semuanya. Menjelang subuh, saya berdiri di hadapan cermin dengan kertas yang renyuk di tangan, keadaan seperti zombie. Tepat pukul 7 pagi, saya berdiri di hadapan pejabat Dr. Suraya seperti yang dijanjikan. Jantung saya berdebar kencang, hampir meletup, tetapi saya cuba menenangkan diri dan mengetuk pintu. Masuk.
Mendengar suara dingin itu, saya menelan air liur dan berjalan masuk. Dr. Suraya sudah menukar pakaian pembedahan dan bersilang tangan menunggu saya. Boleh mula. Saya membuka dokumen yang saya sediakan dan mula membentangkan seperti seorang pelajar perubatan sedang menjalani peperiksaan lisan. Hari ini pada pukul 9 pagi di bilik bedah 3, pesakit John Smith, 68 tahun, lelaki, didiagnosis dengan stenosis injap aorta yang teruk, dijadwalkan menjalani pembedahan penggantian injap aorta. Pesakit mempunyai tekanan darah tinggi dan diabetes selama 10 tahun. Saya baru sahaja bercakap beberapa ayat apabila soalan tajam Dr. Suraya menusuk masuk. Ubat darah tinggi yang pesakit ambil. Apakah bahan dan mekanisme tindakannya? Ia amlodipine, kumpulan penghalang kalsium, doktor. Bagaimana ubat itu akan berinteraksi dengan ubat bius semasa pembedahan? Dan jika berlaku tekanan darah rendah, apakah ubat penambah tekanan darah pertama yang perlu diberikan? Soalan yang tidak disangka membuat fikiran saya kosong. Saya hanya menghafal maklumat pesakit, tidak memikirkan mekanisme ubat secara terperinci. Ketika saya teragak-agak, kening Dokter Suraya terangkat. Tak boleh jawab. Kalau begitu, soalan ini dari image ekokardiogram. Berapa nilai kawasan permukaan keratan rentas injap aorta? Dan bagaimana nilai nombor itu menunjukkan ciri-ciri anatomi dan peredaran darah? Jelaskan. Saya ternganga, tidak dapat menjawab sama sekali. Hari ini hari pertama, cukuplah setakat ini. Awak boleh keluar. Dr. Suraya berkata tanpa memandang saya pun. Muka saya merah padam. Saya tunduk dan berjalan keluar dari pejabat. Saya rasa seperti kehilangan semua tenaga, sehingga terpaksa bersandar di dinding koridor dan terduduk. Air mata saya bergenang. Saya memang tak boleh buat. Saya bodoh. Saya mahu menyerah pada segalanya. Tetapi pada masa itu, pintu pejabat dibuka lagi. Dr. Suraya keluar dan melemparkan secawan kertas ke hadapan saya. Kopi panas. Kita jumpa lagi 5 minit di hadapan bilik bedah. Dan, lain kali, jangan sebut soalan tidak disangka. Semua situasi yang mungkin berlaku pada badan pesakit, bagi kita kaki tangan perubatan, sepatutnya berada dalam jangkaan kita. Dr. Suraya meninggalkan kata-kata itu dan berpaling pergi dengan dingin. Saya melihat kopi di tangan saya dengan bingung. Kehangatan dari cawan itu mengalir dari tapak tangan ke hati saya. Dr. Suraya tidak menghalau saya, tetapi memberi saya peluang lagi. Saya segera bangun, menghirup kopi itu sehingga habis. Rasanya pahit tetapi manis yang pelik. Sejak hari itu, rutin harian saya berubah sepenuhnya. Selepas waktu kerja, daripada pulang ke asrama dan tidur, saya menjadi penghuni perpustakaan hospital. Saya tidur 2,3 jam sehari, mengkaji pembedahan keesokan harinya seperti orang gila. Saya membaca buku teks bahasa Inggris dan kajian penyelidikan terkini yang dibaca oleh doktor, menonton video pembedahan berkaitan berulang kali untuk berlatih dalam fikiran. Pembentangan pada pukul 7 pagi masih terasa seperti neraka. Tetapi seiring berjalannya masa, saya berkembang dengan ketara. Dalam 10 kali, akan ada 1 atau 2 kali di mana saya dapat menjawab soalan sukar Dr. Suraya dengan lancar. Dan apabila itu berlaku, dia tidak akan berkata apa-apa, hanya mengangguk perlahan sehingga hampir tidak kelihatan jika tidak diperhatikan. Bagi saya, anggukan kecil itu mempunyai kuasa yang lebih besar daripada sebarang pujian di dunia. Latihan di bilik bedah adalah lebih berat. Dr. Suraya tidak membenarkan saya teragak-agak walau sesaat pun atau membuat kesilapan walau sekecil manapun. Jasmine, awak pandang apa? Kena jangkakan pergerakan doktor seterusnya dan bertindak dahulu. Sebelum saya bersuara, awak mesti sudah serahkan alat yang diperlukan kepada saya. Sudut jahitan benang lari 1 mm pun akan merosakkan tisu tanpa perlu. Tumpukan perhatian, teguran Dr. Suraya bergema sepanjang pembedahan. Saya terpaksa menangis secara sembunyi di bilik bedah beberapa kali sehari. Tetapi peliknya, semakin kerap saya membantunya dalam pembedahan, tangan saya menjadi semakin cepat dan tepat. Saya yang pernah dipanggil si kekok, kini boleh menggunakan alat bedah yang rumit dengan lancar dan menangani situasi kecemasan dengan tenang. Tanpa disedari, rakan sekerja saya terkejut dengan perubahan saya. Jasmine, awak hebat betul. Boleh tahan dengan gergasi dari Malaysia tu lama-lama. Apa rahsianya?
Entahlah, dah biasa kot, saya mengangkat bahu dan tersenyum. Tetapi sebenarnya, tiada rahsia. Hanya didorong oleh keinginan untuk diakui oleh Dr. Suraya, untuk menjadi sepertinya, untuk melepasi setiap hari. Bagi saya, Dokter, Suraya bukan sahaja seorang guru, tetapi juga mengubah cara hidup saya. Dia tidak mencari yang terbaik, tetapi kesempurnaan. Bagi dia, pembedahan bukan sekadar teknik, tetapi ritual suci untuk menjaga satu nyawa. Sehari sebelum pembedahan, dia akan memutuskan semua hubungan dengan dunia luar untuk menumpukan perhatian kepada pesakit sahaja. Dan pada pagi hari pembedahan, dia akan bermeditasi untuk menyesuaikan keadaan mentalnya. Suatu petang, setelah selesai pembedahan besar yang berlangsung lebih 12 jam, saya berjalan keluar dari bilik bedah dengan keletihan. Dr. Suraya sedang menunggu saya di hujung koridor. Dia menyerahkan termos kecil kepada saya secara senyap. Minum, apabila saya membuka penutupnya, bau wangi lembut keluar bersama wap hangat. Ia adalah bubur nasi panas. Emak saya hantar beras wangi istimewa dari Malaysia. Kalau penat, minum ni bagus, katanya. Saya mencuba. Ini adalah kali pertama dalam hidup saya makan makanan pelik seperti ini. Walaupun tidak berperisa sangat, tetapi ia terasa seperti makanan yang paling lazat di dunia. Bubur nasi yang hangat mengalir melalui kerongkong. Semua keletihan badan seolah-olah hilang. Sedap sangat, Doktor. Sedap sungguh. Mendengar kata-kata saya, Dr. Suraya menunjukkan senyuman yang jarang-jarang sekali lagi. Di Malaysia, makanan adalah ubat. Makan bersama bukan sekadar mengisi perut, tetapi berkongsi perasaan, berkongsi budi. Budi? Ya, budi adalah perkataan yang sukar diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Inggris. Ia lebih mendalam daripada cinta, lebih erat daripada persahabatan. Sama seperti perasaan ingin menjaga orang yang kita sayangi. Pakar bedah seperti kita mempunyai ikatan yang mendalam dengan pesakit kerana kita perlu melihat jauh ke dalam jiwa mereka yang paling rapuh, menyentuh hati mereka secara langsung. Oleh itu, kita mesti menunjukkan kesempurnaan kepada pesakit. Kesilapan kecil kita boleh menjadi parut di hati mereka sepanjang hidup. Awak faham tak kenapa saya sangat tegas dengan awak. Saya mengangguk dengan kuat. Pada saat itu, semua keraguan di hati saya hilang. Kedinginan dan kesempurnaan dokter. Suraya bukan kerana dia membenci saya, tetapi itulah cara dia menunjukkan budi bahasanya kepada pesakit dan juga kepada saya, anak muridnya. Saya mengukir perkataan budi bahasa Malaysia dalam hati saya. 2 tahun berlalu. Saya, budak baru yang cengeng itu, telah berkembang menjadi ahli penting yang amat diperlukan di bahagian pembedahan jantung. Sekarang, tiada siapa yang memanggil saya si pembuat masalah atau si kekok lagi, tetapi sebaliknya mempunyai nama panggilan baru. Anak murid gergasi dari Malaysia dan tangan kanan Dr. Suraya. Akhirnya, peristiwa takdir yang membuktikan hubungan saya dengan Dr. Suraya dan menggegarkan seluruh hospital berlaku. Suatu petang, ada panggilan kecemasan dari bahagian pembedahan jantung. Seorang budak lelaki berusia 6 tahun dari Laos bernama Kamla dihantar masuk dengan masalah pernafasan yang teruk. Kamla menghidap penyakit jantung kongenital yang kompleks, penyakit yang jarang berlaku yang menyebabkan jantung berfungsi tidak normal. Bibir dan hujung jarinya sentiasa berwarna kebiruan. Semasa rakan-rakannya bermain di padang, Kamla hanya mampu melihat dari tepi. Ibu bapa Kamla menjual rumah dan tanah di Laos untuk membawa anak mereka berubat di Amerika. Tetapi banyak hospital besar di Amerika menggeleng kepala. Pembedahan mustahil. Struktur jantung terlalu kompleks. Keadaannya terlalu kritikal. Mencuba pembedahan sama seperti membunuh budak itu. Semua doktor berkata perkara yang sama. Ibu bapa Kamla yang putus asa sedang berpelukan sambil menangis di koridor. Tiba-tiba, Dr. Suraya yang berjalan melintas, berhenti. Dia mengambil rekod perubatan Kamla, membaca semua maklumat dalam beberapa minit, dan kemudian berjalan masuk ke bilik ICU. Dia mengambil masa lebih sejam untuk memeriksa keadaan budak itu dengan teliti. Dr. Suraya, yang keluar dari bilik ICU di tengah-tengah pandangan semua orang, mengumumkan kata-kata yang seperti bom meletup. Saya akan lakukan pembedahan sendiri. Bilik mesyuarat meletup serta-merta. Dr. Suraya, awak sudah gila ke?
Ini bukan soal peluang kejayaan, tetapi pembedahan itu mustahil sama sekali. Hanya akan memburukkan nama hospital. Ya, doktor. Ini jelas perjudian. Kenapa kita perlu ambil risiko sebesar itu? Walaupun rakan sekerja membantah dengan keras, Dr. Suraya tidak berganjak. Pesakit akan mati di hadapan mata, tetapi dokter bercakap tentang risiko. Ini menyedihkan. Dan ini bukan perjudian. Saya akan menggunakan semua pengetahuan dan pengalaman yang ada. Ada harapan, walaupun kecil, masih ada jalan. Matanya bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Selepas mesyuarat yang panjang dengan pengarah hospital, Dr. Suraya akhirnya dibenarkan melakukan pembedahan. Tetapi dengan syarat bahawa semua tanggungjawab yang timbul semasa pembedahan perlu ditanggung oleh Dr. Suraya sendiri. Sejak hari itu, Dr. Suraya menjadikan hospital sebagai rumah, menumpukan segala-galanya untuk persiapan pembedahan Kamla. Dia menggunakan pencetak 3D untuk mencetak puluhan model jantung Kamla dan melakukan simulasi pembedahan berulang kali sepanjang malam. Pejabatnya penuh dengan kajian penyelidikan dan imej anatomi sehingga hampir tidak ada ruang untuk berjalan, kesempurnaannya mencapai kemuncak. Saya, yang perlu membantunya, berasa seperti berjalan di atas tali setiap hari, 2 hari sebelum pembedahan. Malam itu, lebih pukul 2 pagi, saya bersiap untuk pulang ke asrama untuk tidur sebentar, tetapi melihat lampu pejabat dokter Suraya masih menyala, jadi saya tidak dapat lalu begitu saja. Saya mengintai melalui celah pintu, melihat dia masih merenung model jantung. Keadaannya yang keletihan membuat hati saya sedih. Saya mahu melakukan sesuatu untuk membantu. Saya perlahan-lahan menolak pintu masuk. Doktor, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Dr. Suraya mengangkat muka, memandang saya dan tersenyum samar. Awak pun tak boleh tidur ke? Dia menarik kerusi untuk saya duduk dan mengeluarkan sesuatu dari laci, memberikannya kepada saya. Ia adalah makanan manis berwarna coklat, berbentuk segi 4. Apa ni? Lepat pisang, kuih tradisional Malaysia. Emak hantar juga. Bila guna otak banyak, rasa nak makan benda manis. Saya menggigit. Bau wangi santan dan pisang merebak di mulut saya. Badan yang letih terasa mendapat tenaga baru. Kami berdua duduk makan lepat pisang dalam diam, memerhati model jantung untuk seketika. Orang yang memecahkan kesunyian adalah Dr. Suraya. Jasmine, awak tak takut? Saya sedikit terkejut, tidak menyangka akan mendengar perkataan takut dari mulutnya. Kenapa saya nak takut, doktor? Kan ada doktor. Mendengar jawapan saya, dia menggeleng kepala. Tak, saya sangat takut. Sebenarnya, takut sampai hampir gila. Nyawa budak itu ada di tangan saya. Hanya kesilapan kecil dalam keputusan saya, budak itu tidak akan dapat melihat ibu bapanya lagi. Beratnya tanggungjawab ini, kadang-kadang, ia terlalu berat. Ini adalah kali pertama saya melihat sisi lemah Dr. Suraya. Saya segera menghulurkan tangan dan menggenggam tangannya erat. Tangannya sejuk seperti ais. Doktor tak keseorangan. Ada saya dan seluruh pasukan kita. Semua orang percaya pada doktor boleh buat. Masa saya cucuk jarum kali pertama, doktor cakap pada saya begitu. Awak boleh lakukan. Mendengar kata-kata saya, Dr. Suraya merenung saya, matanya merah. Dia menggenggam tangan saya kembali dan berkata perlahan, "Terima kasih, Jasmine." Malam itu, kami bukan lagi guru dan murid, tetapi rakan seperjuangan yang bertarung dan berkongsi ketakutan antara satu sama lain untuk menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak. Saya belajar bahawa kekuatan sejati bukanlah tidak merasa takut, tetapi keberanian untuk terus melangkah walaupun takut. Dan Dr. Suraya adalah orang yang paling kuat yang pernah saya kenal. Hari takdir tiba. Hari pembedahan Kamla bermula. Semua mata di hospital tertumpu pada bilik bedah 3. Ini bukan sahaja pembedahan untuk menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak, tetapi juga pertarungan besar yang dipertaruhkan dengan reputasi gergasi dari Malaysia dan mungkin juga masa depan hospital kami. Pada hari pembedahan, suasana di sekitar bilik bedah 3 lebih berat daripada sebelumnya. Ketegangan yang seperti ketenangan sebelum ribut meliputi seluruh koridor. Kaki tangan perubatan yang biasanya bergurau dengan rakan sekerja hari ini mempunyai wajah yang serius dan menyiapkan peralatan mereka secara senyap-senyap. Tingkap kaca bilik pemerhatian di pintu masuk bilik bedah penuh.
dengan doktor-doktor penting hospital, termasuk ketua bahagian pembedahan jantung dan semua orang yang pernah membantah pembedahan Kamla. Mereka berkumpul di sini untuk melihat sama ada gergasi dari Malaysia akan mencipta sejarah atau menghadapi kegagalan. Di mata mereka, terdapat lebih banyak keraguan dan kebimbangan daripada jangkaan. Betul-betul gila. Kalau budak tu mati, hospital mesti disaman. Reputasi kita semua akan rosak. Akhirnya, hanya untuk reputasi diri sendiri, jadikan budak tu sebagai tikus makmal, kan? Bisikan dari belakang kaca kedengaran di telinga saya, tetapi saya cuba mengabaikan dan menumpukan perhatian pada belakang Dr. Suraya yang berada di hadapan saya. Doktor, Suraya berdiri memandang Kamla yang sedang tidur di atas katil bedah, kaku untuk seketika. Pelbagai alat monitor yang disambungkan ke badan kecil itu berbunyi bising. Di wajahnya, tiada tanda ketakutan atau kebimbangan sebelum pembedahan, hanya tumpuan yang dingin dan keazaman yang kuat seperti keluli untuk menyelamatkan nyawa kecil ini. Mari kita mulakan. Dengan kata-kata bernada rendah Dr. Suraya, pembedahan besar yang dijangka mengambil masa 16 jam bermula. Saya berdiri di posisi yang paling dekat dengannya, membantu sepanjang pembedahan. Peranan saya bukan sekadar menyerahkan alat, tetapi perlu membaca pandangan mata, gerak isyarat dan bunyi nafasnya untuk menjangkakan langkah seterusnya yang dia perlukan dan membuat persiapan awal. Latihan neraka selama 2 tahun adalah untuk hari ini. Pisau bedah menggaret pada dada kecil Kamla. Apabila tulang dada dibuka, jantung yang bermasalah itu kelihatan. Bunyi keluhan perlahan kedengaran dari bilik pemerhatian. Saya sendiri hampir tidak percaya mata saya. Jantung Kamla tidak seperti jantung yang kami pelajari dalam buku teks sama sekali. Jantung biasa mempunyai 2 ruang atas dan 2 ruang bawah, struktur yang kompleks, tetapi jantung Kamla, seperti Tuhan bermain-main dan mengukirnya secara rawak. Kedudukan arteri utama dan arteri pulmonari terbalik. Dinding pemisah antara ruang jantung bawah tidak wujud. Darah baik dan darah kotor bercampur tanpa sempadan. Ini bukan jantung, ini hanya seketul darah. Nak mula dari mana? Seorang doktor di bilik pemerhatian berbisik dengan putus asa. Tetapi Dr. Suraya tidak goyah. Dia seperti seorang tukang mahir yang sedang meleraikan simpulan yang kusut, perlahan-lahan menjalankan pembedahan dengan tenang, sama seperti yang disimulasikan melalui model 3D berkali-kali. Buka mesin paru-paru dan jantung tiruan. Turunkan suhu badan ke 20 darjah, mengikut arahannya. Darah Kamla mengalir keluar dari badan, ke mesin untuk diisi oksigen, dan mengalir kembali ke badan. Denyutan jantung berhenti sepenuhnya untuk mengurangkan fungsi otak kepada minimum. Suhu badan diturunkan sehingga sejuk beku. Mulai sekarang adalah pertarungan melawan masa. Masa yang boleh dibedah dalam keadaan jantung terhenti tidak lama. Kemahiran Dr. Suraya hampir dengan keajaiban. Dia menggunakan benang yang lebih halus daripada rambut dan injap jantung tiruan untuk membina dinding pemisah ruang jantung bawah yang tidak wujud, membetulkan kedudukan saluran darah yang terbalik dan menyambungnya semula. Ini bukan sains perubatan, tetapi ia adalah seni. Saya menahan nafas, melihat hujung jarinya yang sedang mencipta jantung baru dengan kekaguman. Pembedahan berlangsung lebih 10 jam. Langkah yang paling sukar dan penting hampir selesai. Ketika berfikir hanya tinggal untuk membuat jantung berdenyut semula, krisis datang. Doktor, tekanan darah jatuh mendadak. Jantung ruang bawah bergetar halus. Bersama dengan jeritan cemas pembantu doktor, monitor EKG mula mengeluarkan bunyi amaran. Graf yang berdenyut tidak normal menunjukkan bahawa jantung tidak dapat mengepam darah seperti biasa, hanya bergetar perlahan. Sediakan defibrilator. Charge 20 joule. Defibrilasi dilakukan mengikut arahan Dr. Suraya. Tetapi jantung tidak bertindak balas. 30 joule, 40 joule. Walaupun tenaga ditingkatkan dan kejutan diteruskan, graf pada monitor masih melukis gelombang putus asa. Udara di bilik bedah menjadi sejuk beku. Kenapa? Pembedahan sangat sempurna. Kenapa jantung tak nak berdenyut semula? Dr. Suraya berbisik dengan suara cemas buat kali pertama. Pada saat itu, sambungan antara injap jantung tiruan yang dipindahkan dan otot jantung mula berdarah. Jahitan terkoyak. Situasi yang paling teruk. Tisu jantung Kamla terlalu rapuh.
sehingga tidak dapat menahan ketegangan benang jahitan dan terkoyak. Tekanan darah terus menurun. Jika berterusan begini, budak itu akan mati di atas katil bedah kerana kehilangan darah yang terlalu banyak. Sial, Dr. Suraya mengeluh. Bilik pemerhatian menjadi kecoh. Sudah tamat. Aku dah kata, ini pembedahan yang melanggar hukum alam. Sekarang dah berakhir. Budak tu mesti mati. Ketika semua orang hampir menyerah, Dr. Suraya mengangkat muka. Matanya bersinar. Tidak. Masih ada cara. Dia berpaling kepada saya dan menjerit. Jasmine, sediakan teknik jahitan klasik Melayu. Teknik jahitan klasik Melayu? Itu adalah teknik yang Dr. Suraya ajarkan kepada saya seorang diri. Dikatakan ia adalah teknik rahsia yang diwarisi daripada gurunya. Jika jahitan pembedahan biasa hanyalah mengikat tisu bersama, teknik Melayu klasik ini adalah seperti menenun kain, menyelaraskan beberapa lapisan tisu bersama untuk menyebarkan ketegangan. Ia adalah teknik yang jauh lebih halus dan rumit, sangat berkesan untuk menjahit tisu yang rapuh. Tetapi kerana ia terlalu halus dan sukar, doktor lain tidak dapat menirunya. Saya menyerahkan benang jahitan khas yang dia perlukan tanpa teragak-agak. Dr. Suraya mengambil pisau bedah sekali lagi dan mula melakukan sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapa. Dia memotong sebahagian daripada kantung jantung Kamla. Dia buat apa tu? Potong kantung jantung ke? Doktor di bilik pemerhatian terkejut, tetapi saya faham niatnya serta-merta. Dr. Suraya membawa tisu kantung jantung yang dipotong untuk menutup jahitan yang terkoyak dan menggunakan teknik jahitan klasik Melayu untuk menjahit semula. Menggunakan tisu sendiri untuk menguatkan bahagian yang rapuh adalah idea yang benar-benar jenius. Jari-jarinya bergerak dengan pantas sehingga hampir tidak kelihatan. Peluh mengalir dari dahinya sehingga membasahi topeng muka, tetapi dia tidak mempedulikan, menumpukan perhatian kepada jantung kecil di hadapannya. Tidak tahu berapa lama masa berlalu. Akhirnya, jahitan benang terakhir selesai. Darah dah berhenti. Jeritan seseorang membuat semua orang di bilik bedah bersorak kegembiraan. Tetapi belum tamat. Jantung masih belum berdenyut. Dr. Suraya melangkah ke zon terakhir tanpa menunjukkan rasa letih. Dia menyokong jantung Kamla yang sejuk beku dengan kedua-dua tangannya dengan lembut dan berkata dengan suara perlahan, seolah-olah berdoa. Kamla, semuanya dah okey. Dah selesai. Awak ada jantung yang kuat dan hebat sekarang. Bangun sekarang, cuba berdenyut. Awak mesti kembali kepada ayah dan emak yang sedang menunggu. Awak boleh lakukan, Kamla. Itu bukan kata-kata yang doktor cakap kepada pesakit, tetapi seperti lagu dodoi yang hangat dan lembut yang dinyanyikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Doktor, Suraya menggunakan kehangatan dari badannya untuk perlahan-lahan mencairkan jantung kecil itu dan mengurutnya perlahan-lahan secara berterusan. Dan pada saat itu, keajaiban berlaku. Tub, bunyi denyutan yang sangat perlahan, tetapi jelas, dihantar melalui hujung jarinya. Pada monitor EKG, graf yang normal akhirnya muncul. Tup, tup, tup. Irama denyutan menjadi lebih kuat dan teratur. Jantung Kamla mula berdenyut sendiri di tangan Dr. Suraya. Bilik bedah dipenuhi dengan sorakan kegembiraan. Doktor di bilik pemerhatian melihat pemandangan di hadapan mereka dengan tidak percaya, ternganga, bersandar pada kaca. Ketua bahagian pembedahan jantung yang pernah mengkritik pembedahan doktor. Suraya dengan keras, kini air mata hangat mengalir di pipinya tanpa disedari. Saya hampir rebah di situ. Selepas pertarungan panjang selama 16 jam, pembedahan yang dipanggil sempadan Tuhan itu akhirnya berjaya. Selepas pembedahan berakhir, Dr. Suraya bersandar di dinding bilik bedah dan terduduk dengan keletihan. Saya sendiri lemah lutut sehingga jatuh terduduk di sebelahnya. Kami tidak berkata apa-apa, hanya memandang satu sama lain dan tersenyum bodoh, walaupun wajah penuh dengan peluh dan kesan air mata. Beberapa hari kemudian, Kamla pulih dengan menakjubkan. Apabila budak kecil itu membuka mata buat kali pertama di bilik ICU, orang pertama yang dia cari bukan ibu bapanya, tetapi Dr. Suraya. Apabila Dr. Suraya berjalan masuk ke bilik pesakit, Kamla menghulurkan tangan kecilnya, memegang tangannya, dan meletakkan tangannya di dada, berkata dengan lohat laos. Terima kasih banyak, Doktor. Jantung Khoi kuat betul. Pada saat itu, wajah dingin Dr. Suraya yang dipanggil gergasi dari Malaysia itu runtuh.
Dia berlutut di sebelah katil budak kecil itu dan menangis teresak-esak seperti seorang kanak-kanak untuk masa yang lama. Semua beban ketakutan dan kelegaan yang dipendam meletus serentak. Berita kejayaan pembedahan Kamla tersebar di seluruh Amerika. CNN dan The New York Times berebut-rebut membuat liputan. Doktor wanita Malaysia yang mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Hospital dipenuhi dengan pesakit dari seluruh dunia. Dr. Suraya menjadi selebriti antarabangsa dalam sekelip mata. Tetapi dia tidak berubah. Dia menolak semua temu bual dan terus menjaga pesakit secara senyap-senyap seperti biasa. Suatu petang hujung minggu, Dr. Suraya menjemput saya ke rumahnya buat kali pertama. Apabila saya melangkah masuk ke pangsapuri yang bersih, bau wangi makanan menusuk hidung. Di atas meja makan, penuh dengan makanan Malaysia, yang saya tidak tahu namanya, tetapi kelihatan menyelerakan dan penuh dengan niat baik. Wah, Doktor masak semua ni sendiri ke? Tak ada apalah. Cuma nak bagi awak makan makanan rumah yang hangat. Sekali-sekala. Awak pun penat sangat kebelakangan ni, anak murid saya. Dr. Suraya memanggil saya anak murid saya buat kali pertama. Saya cuba menahan air mata yang hampir mengalir dan duduk di meja makan. Dia mencedok lauk ke pinggan saya sehingga penuh dan berkata, "Inilah budi, Jasmine. Susah bersama, gembira bersama, dan duduk makan nasi hangat bersama begini. Sekarang, awak bukan sahaja rakan sekerja saya, tetapi awak adalah keluarga saya." Malam itu, kami berbual sehingga larut malam. Saya mengetahui mengapa dia perlu menjadi seorang doktor. Perjuangan keras untuk hidup di tengah-tengah prejudis sebagai wanita Asia dan kata-kata yang selalu diucapkan oleh ibunya. Emak saya selalu cakap, "Suraya, belas kasihan tanpa kebolehan adalah hipokrasi. Pengetahuan tanpa empati adalah kekejaman." Seorang doktor yang baik mesti mempunyai hati yang panas dan otak yang lebih dingin daripada sesiapa pun. Saya tidak pernah melupakan kata-kata itu. Apabila melihat Dr. Suraya, saya faham bahawa kedinginan beliau bukan keangkuhan, tetapi alasan yang dingin, dan kehangatannya adalah budi bahasa yang mendalam terhadap pesakit. Saya berasa amat bangga menjadi anak murid orang seperti ini. Selepas pembedahan Kamla, saya mula diakui di hospital sebagai jururawat yang paling cemerlang. Bertahun-tahun kemudian, saya dinaikkan pangkat menjadi ketua jururawat bahagian pembedahan jantung. Semua ini adalah kerana Dr. Suraya. Dia adalah guru saya, penasihat hidup saya, dan sekarang dia adalah keluarga saya di Amerika. Kenangan inilah, detik keajaiban yang membuat jantung Kamla yang berusia 6 tahun berdenyut semula, adalah imej pertama yang muncul di kepala saya apabila melihat tajuk berita yang tidak adil itu. Orang yang mempertaruhkan segala-galanya untuk menyelamatkan satu nyawa. Orang yang mencipta keajaiban dengan teknik jahitan klasik Melayu yang tidak dapat ditiru oleh sesiapa pun. Saya tidak akan membenarkan doktor sehebat ini dihalau hanya kerana dia orang Malaysia. Ini bukan sahaja masalah visa, tetapi pertarungan untuk melindungi falsafah hidup saya dan satu-satunya keluarga saya. Saya bangun dari kerusi dan membuat keputusan. Sudah tiba masanya saya berjuang untuk Dr. Suraya. Kadang-kadang, kemarahan membuat seseorang menjadi yang paling berani. Saya berlari keluar dari bilik rehat terus ke komputer. Jari-jari saya menaip pada papan kekunci seperti ribut. Saya membawa semua kisah yang saya alami sepanjang 12 tahun, perjalanan jururawat junior yang cengeng yang berkembang menjadi ketua jururawat, kehangatan yang tersembunyi di sebalik kedinginan guru yang dipanggil gergasi dari Malaysia, pembedahan ajaib yang membuat jantung Kamla 6 tahun berdenyut semula, dan perkataan budi bahasa yang terukir jauh di hati saya. Semua ditenun menjadi satu surat panjang. Ini bukan sahaja pembelaan untuk seorang, tetapi bukti kepada doktor Malaysia yang hebat yang secara senyap-senyap melindungi nyawa dalam sistem besar Amerika, dan juga seruan ikhlas dari seorang warga negara Amerika kepada ahli politik yang buta dengan prejudis dan keangkuhan. Di akhir artikel, saya menulis, "Tuan Presiden yang dihormati, Amerika yang hebat yang Tuan sebutkan, bagaimana sebenarnya? Mengusir orang berdasarkan warna kulit dan negara asal, adakah itu kehebatan yang Tuan maksudkan? Di bilik pesakit di sini, terdapat ramai orang yang berjuang melawan kematian setiap saat. Bagi mereka, kewarganegaraan doktor tidak penting.
Apa yang mereka perlukan hanyalah kebolehan dan hati yang ikhlas untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dan setahu saya, Dr. Suraya dan semua rakan sekerja Malaysia adalah wira sejati yang mempunyai kedua-dua perkara itu. Tolong, jangan biarkan wira-wira ini pergi dari kita. Saya menghabiskan sepanjang malam menulis artikel ini dan menerbitkannya menggunakan nama sebenar saya di ruangan pendapat The New York Times dan di media sosial pribadi saya. Kemudian, saya berdoa dengan ikhlas. Tolonglah, biarkan suara kecil ini sampai ke dunia. Sambutan yang diterima melebihi jangkaan saya. Artikel yang saya tulis di bawah tajuk pengakuan seorang jururawat Amerika tersebar dengan pantas di media sosial. Dalam semalam, ia mendapat ratusan ribu likes dan shares. Ruangan komen dipenuhi dengan sokongan daripada rakyat Amerika yang tidak terhitung jumlahnya. Terutamanya, pesakit dan keluarga yang pernah menjalani pembedahan oleh Dr. Suraya keluar untuk berkongsi kisah keajaiban mereka secara langsung. Arus masyarakat merebak seperti api. Keesokan paginya, semua media arus perdana Amerika seperti CNN dan Fox News, mula menyiarkan kisah saya sebagai tajuk utama. Dari gergasi Malaysia kepada pakar bedah ajaib, jururawat Amerika dedah di sebalik dasar visa Trump, dan tajuk berita menarik lain muncul seperti cendawan. Temu bual video Kamla dan keluarganya yang hidup bahagia di Laos juga disiarkan dalam berita. Imej Kamla yang pulih dengan kuat dan imej ibu bapanya yang menangis merayu. Doktor adalah penyelamat nyawa keluarga kami. Tolong jangan halau beliau dari Amerika, menyentuh hati rakyat Amerika. Tetapi realiti tidak sehangat arus masyarakat. Perintah eksekutif telah diumumkan. Sistem berfungsi seperti mesin. Pada hari kedua selepas artikel saya menjadi viral, semua kaki tangan perubatan Malaysia di hospital kami, termasuk Dr. Suraya, dimaklumkan secara rasmi mengenai pembatalan visa dan diarahkan keluar dari negara dalam masa 48 jam. Seluruh hospital diselubungi kesedihan dan keputusasaan. Rakan sekerja yang berselisih di koridor semuanya kelihatan muram. Pesakit yang mendengar berita bahawa doktor dan jururawat yang menjaga mereka akan pergi menggigil kerana bimbang. Dr. Suraya kekal tenang sehingga ke akhirnya. Dia menggunakan masa yang tinggal untuk menguruskan dokumen, menyerahkan kerja mengenai pesakit dengan teliti, dan mengucapkan selamat tinggal kepada rakan sekerja buat kali terakhir. Akhirnya, hari dia mesti pergi tiba. Saya menghantarnya ke lapangan terbang. Di balai berlepas, dia memeluk saya erat. Jasmine, terima kasih untuk segalanya. Dan maaf kerana saya, awak terpaksa berjuang keras begini. Tidak, doktor. Jangan cakap begitu. Saya berjuang untuk melindungi keluarga saya. Kami cuba menahan air mata dan memandang satu sama lain. Dia menepuk bahu saya dan berkata, sekarang, bahagian pembedahan jantung hospital ini, saya serahkan kepada awak. Ingat, bagi pesakit, awak adalah harapan terakhir. Awak boleh lakukannya kerana awak adalah jururawat terbaik yang pernah saya kenal. Dengan meninggalkan kata-kata itu, dia berjalan masuk ke pintu berlepas bersama rakan sekerja Malaysia yang lain dan hilang dari pandangan. Saya berdiri kaku di situ sehingga tidak dapat melihat belakangnya lagi, hanya menangis senyap-senyap. Saya fikir semuanya sudah berakhir. Tetapi kadang-kadang, takdir menyediakan pembalikan yang paling menakjubkan pada saat yang paling terdesak. Saya kembali ke hospital, melihat pejabat Dr. Suraya yang kosong dengan hampa. Tiba-tiba, kedengaran pengumuman kod Alpha, yang bermaksud terdapat ramai mangsa cedera. Kemalangan teruk antara bas dan lori di lebuh raya berhampiran. Kira-kira 80 orang cedera sedang dihantar ke hospital kami. Sejak saat itu, hospital menjadi medan perang sebenar. Mangsa cedera yang berlumuran darah memenuhi koridor. Kaki tangan perubatan berjuang untuk menyelamatkan setiap nyawa. Dan masalah yang paling serius berlaku. Di kalangan mangsa yang cedera parah, terdapat ramai pesakit dengan aorta koyak. Tetapi tisu di sekitar saluran darah yang rosak akibat impak itu terlalu rapuh dan mudah koyak, sehingga tidak dapat menggunakan teknik jahitan konvensional sama sekali. Setiap kali ditarik untuk dijahit, tisu akan terkoyak seperti tauhu. Semua pakar bedah di hospital menjadi buntu dan kecewa. Sial. Tak boleh buat. Tak boleh jahit langsung. Tak pernah jumpa kes macam ni seumur hidup. Tisu saluran darah dah hancur.
Ketua Bahagian Pembedahan Jantung, menjerit dengan putus asa di bilik bedah. Dia adalah orang yang pernah mengkritik pembedahan Dr. Suraya sebagai perjudian, tetapi kini di kepalanya muncul imej doktor. Suraya menggunakan tisu kantung jantung sendiri dan teknik jahitan klasik Melayu untuk menjahit jantung Kamla yang terkoyak dengan menakjubkan. Dr. Suraya. Sekarang kita perlukan Dr. Suraya. Kalau teknik dia, boleh selamatkan pesakit-pesakit ni. Mendengar ceritanya, semua orang di bilik bedah terdiam. Tetapi Dokter, Suraya sudah berada di dalam kapal terbang yang menuju ke Malaysia. Ketika semua orang berfikir tiada apa yang boleh dilakukan lagi, saya berlari masuk ke bilik bedah dan menjerit, belum pergi. Kapal terbang akan berlepas dalam 20 minit. Mendengar kata-kata itu, seluruh hospital mula bergerak. Pengarah menelefon Gubernur Negeri. Gubernur Negeri menghubungi senator yang mempunyai talian terus ke White House. Senator itu kebetulan telah menonton kisah saya di TV dan sangat terkesan. Dia tidak teragak-agak untuk menghubungi Perdana Menteri White House dan melaporkan situasi kecemasan. Sekarang, di sebuah hospital di California, puluhan warga negara Amerika hampir mati dan satu-satunya harapan untuk menyelamatkan mereka berada di dalam pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH61 yang sedang bergerak di landasan lapangan terbang antarabangsa Los Angeles. Laporan itu sampai kepada Presiden dalam masa 1 minit. Tuan Presiden, Tuan mesti memilih antara puluhan warga negara Amerika dan perintah eksekutif Tuan. Kemudian, saya dengar bahawa Presiden tidak teragak-agak walau sesaat pun. Selepas menerima laporan, dia segera mengangkat telefon dan menjerit, panggil balik kapal terbang itu sekarang. Ini adalah perintah Presiden, Pusat Kawalan Udara Lapangan Terbang Antarabangsa Los Angeles, menerima arahan yang paling gila dan mendesak dalam sejarah. Malaysia Airlines MH61, Malaysia Airlines MH61, hentikan berlepas serta-merta dan kembali ke pintu keluar. Ulang, hentikan berlepas serta-merta. Pesawat Boeing 747 gergasi yang sedang memecut untuk berlepas membrek secara tiba-tiba di tengah landasan. Di tengah-tengah kekecohan penumpang, pengumuman di dalam pesawat kedengaran, perhatian kepada penumpang. Sekarang, pesawat ini akan kembali ke pintu keluar serta-merta mengikut perintah eksekutif Presiden Amerika Syarikat. Kaki tangan perubatan Malaysia, termasuk Dr. Suraya, saling berpandangan dengan bingung apabila pesawat kembali ke pintu keluar dan pintu dibuka. Apa yang menunggu mereka adalah polis lapangan terbang dan ejen FBI. Tetapi apa yang mereka sediakan bukan gari, tetapi kenderaan pengiring tahap tertinggi. Profesor Suraya, sila ikut kami. Sekarang terdapat pesakit yang sangat memerlukan tuan-puan. Pada masa yang sama di hospital, pertarungan untuk merebut harapan terakhir sedang berlangsung dengan sengit. Akhirnya, bersama bunyi siren kereta pengiring polis, mereka tiba di hadapan bilik kecemasan hospital. Pintu kereta dibuka. Dokter Suraya dan kaki tangan perubatan Malaysia yang sebentar tadi berada di dalam pesawat yang hendak ke Malaysia melangkah keluar dari kereta. Apabila melihat pemandangan yang mengerikan di hadapan mereka, mereka terdiam seketika, tetapi kemudian tidak teragak-agak untuk mengambil kot lama mereka dan berlari ke tengah medan perang. Malam itu, lampu di setiap bilik bedah hospital kami tidak padam. Kaki tangan perubatan Malaysia yang kembali menggunakan kemahiran seperti dewa yang hanya mereka miliki menyelamatkan pesakit yang hampir mati seorang demi seorang. Saya berdiri di sisi Dokter Suraya sekali lagi dan menyaksikan keajaiban yang diciptanya sepanjang malam. Menjelang subuh, pembedahan pesakit terakhir selesai. Dr. Suraya yang keletihan berjalan keluar dari bilik bedah. Semua kaki tangan perubatan dan saudara mara pesakit di koridor bertepuk tangan dan bersorak untuknya dengan gemuruh. Pada saat itu, TV di bilik rehat menyiarkan berita tergempar. Presiden yang mengadakan sidang media di White House sedang menunduk di hadapan kamera. Malam tadi, saya menerima laporan berita keajaiban yang berlaku di California. Saya ingin menyatakan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada kaki tangan perubatan Malaysia yang telah menyelamatkan ramai warga negara Amerika dengan kebolehan dan dedikasi yang hebat. Untuk keputusan saya yang salah yang telah menyebabkan kesakitan yang besar kepada mereka, saya minta maaf dari lubuk hati saya. Mulai hari ini,
saya telah menandatangani perintah eksekutif untuk mengecualikan langkah pembatasan visa kali ini kepada semua kaki tangan perubatan Malaysia di seluruh negara. Orang ramai yang menonton berita bersorak kegembiraan sekali lagi dengan gemuruh. Saya memandang Dr. Suraya yang berdiri basah kuyup dengan peluh dan darah. Dr. Suraya juga memandang saya. Kami tidak berkata apa-apa, tetapi di mata itu penuh dengan kisah sepanjang 12 tahun yang lalu, kesusahan dan kegembiraan yang tidak terhitung, dan budi bahasa yang mendalam yang tidak ada apapun boleh memisahkannya. Inilah seluruh kisah yang saya alami. Sekarang, Dr. Suraya masih berada di sisi saya, menjaga pesakit seperti biasa. Dan saya, sebagai rakan sekerja dan keluarga yang paling dipercayai, berada di sisinya. Sekarang, saya tidak takut lagi dengan gergasi dari Malaysia. Sebaliknya, saya berasa amat bangga dan berterima kasih kerana mempunyai orang Malaysia seperti Dr. Suraya di sisi kami. Saya berharap semua yang membaca artikel ini tidak akan lupa bahawa pada saat anda berada dalam bahaya maut, orang yang menyelamatkan nyawa anda mungkin adalah orang Malaysia yang anda lalui tanpa perasan, tetapi sedang menjalankan tugasnya secara senyap-senyap.